Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala rasulil amin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Wala hawla wala quwwata illa billahil 'aliyyil 'azim. Allahumma ij'al jam'ana hadza jam'an marhumah wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'sumah. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Wala hawla wala quwwata illa billahil 'aliyyil 'azim. Tuan-tuan dan puan-puan para jamaah yang dirahmati Allah, alhamdulillah kita bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala kerana masih lagi berkesempatan dan berkelapangan untuk kita sama-sama bertemu dalam halaqah ilmu yang telah diaturkan oleh pihak masjid pada malam ini untuk meneruskan kitab kita Al-Yawaqit wal Jawahir ini. Pertemuan kita sebelum ini ialah pada bulan Mac 29 hari bulan sebelum Ramadan dulu. Dan mudah-mudahan malam ni kita akan masuk kepada bab yang baru di muka surat 35 berasaskan cetakan kitab yang ada kepada kita ni. Saya mengucapkan penghargaan terima kasihlah kepada para jamaah yang dapat bersama-sama pada malam ini khususnya, walaupun orang kata apa setengah pada setengah masih duduk sibuk dengan jamuan raya lah. Elok bulan puasa dulu turun 2 kilo, tak ada nak habis Syawal naik 5 kilo. Dengan lemang pun masuk, dengan apa ketupat lagi, wallahualam. Itu wallahualam tuan-tuan. Apapun tahniah lah kepada tuan-tuan yang dah selesai menunaikan ibadah sunat 6 hari Syawal ni, dan kepada mereka yang masih meneruskan, insya-Allah hari ini baru ada 27 27 ke 28 Syawal lagu tu lah. Jadi adalah dan sehari 2 lagi kalau siapa-siapa yang tak cukup lagi tu untuk menyelesaikan sunat 6 hari Syawal, kerana ganjaran yang diberi oleh Allah Subhanahu Wa Taala amat besar kepada mereka yang dapat menunaikan ibadah 6 hari Syawal, sebagaimana yang telah disabdakan oleh baginda Rasulullah SAW, man shama ramadana thumma atba'ahu sittan min syawalin kana kasiyamid dahri. Siapa yang berpuasa sebulan bulan Ramadan dan disusuli dengan 6 hari bulan Syawal, ganjaran besar pahala diberi oleh Allah, kebajikan dia ialah sama dengan kita puasa setahun. Kalau kita jumlah cara mudah, puasa 30 hari bulan Ramadan, 6 hari bulan Syawal, makna 36 hari, ganjaran pahala ialah 365 hari lah. Lebih kurang begitu lah kalau kita berasas kepada sepintas lalu apa digahkan tadi. Macam kita duk sembang biasalah. Kalau 365 hari itu, kalau gundi emas orang pakat berebut lah. 365 gundi emas tu. Kalau lah ni tak payah kata gundi emas, 365 ekor ayam cukup dah, ayam duk naik harga. Siapa puasa 365 ekor ayam, hak tu pun diberebut. Orang kata apa, rebah kat jalan. Tapi oleh kerana Allah menyediakan suatu peruntukan yang begitu besar, menguji keimanan ketakwaan kita kepada Allah. Panca indera biasa tak dapat lihat, tak dapat kesan. Cuma bagi mereka yang melakukan itu, janji Allah Subhanahu Wa Taala yang mustahil mungkin janji dia, Allah akan beri kepada kita berkekalan di hidup yang kekal abadi di akhirat kelak. Jadi kalau 2-3 hari lagi ni, kalau hak siapa tak dan perhabis, insya-Allah takat mana dia dan perhabis tu, kira alhamdulillah lah. Setengah orang tu dia kata tak apa, tahun ni tak dan, tahun depan. Hai, tahun depan dan minggu depan pun belum tentu. Duk habaq tahun depan. Duk celek cedah ni. Bulan ni, bulan depan tak tahu nak kata lagi. Lagu tu tuan-tuan.
kadang-kadang tu nafsu. Sebab tu Syekh Al-Jauziyah, ni Syekh Al-Jauziyah, Maulana Syekh Al-Jauziyah ni, mudah-mudahan tak silap ingat saya lah, menekankan bahawa pintu syaitan ni ada 3 pada tubuh badan manusia ni. Pintu syaitan ni ada 3, siapa selamat, siapa boleh tutup 3 ni, syaitan tak dapat masuk kat dia. Pintu syaitan ni pertama sekali asyahwah, syahwat. Dan pintu syaitan ni yang keduanya ialah al-ghaflah, lalai, ghaflah. Pagi petang gelap cerah, pagi petang gelap cerah, dia tak sedar dia duk tua lagu tu, ghaflah. Itu pintu yang kedua. Pintu yang ketiga bagi syaitan kepada tubuh badan manusia ni ialah al-ghadab, maknanya marah maya, duk panas maya. Al-ghadab, orang kata apa dalam bahasa cakap kampung kita ni, duk kerja panas barangnya, duk naik darah maya. Al-ghadab ni 3 ni. Sebab itu orang al-ghadab ni dengan hak 3 ni tadi ni, dia hidup di dunia dia pun bukan dia tenang, pasal iblis duk kacau. Asyahwah yang pertama sekali tu keinginan nafsu. Hak nu tak cukup, hak ni tak cukup, hak nu duk hambat, hak ni duk ligan. Tu kadang-kadang kita duk baca dalam media sosial tu, ada orang yang hak nak jadi takdir Allah tu satu bab lah, tapi dari segi kita tu kadang-kadang dia duk hambat hak nu, hak ni, hak nu, hak ni, sampai orang buat janji atas talian untuk pelaburan ratus-ratus ribu pun dia pergi duk percaya. Pasal ni, pasal syahwat duk masuk ni. Aku kalau pelaburan sekian banyak dapat keuntungan ahad baru ni, tuan-tuan, 3 hari dia janji dapat keuntungan sekian-sekian banyak. Kawan ni pun korek bayar. Pasal apa? Hak duk ada ni pun tak habis nak makan dah, ratus ribu, juta dah. Tapi duk ligan lagi, dapat kat scammer. Ni tuan-tuan. Ni ramai, setengah-setengah, orang kata nak kata ramai tu, tak setengah-setengah di kalangan kita ni, apabila nafsu syahwat duduk peram dalam hati kita, kita duk ligan, hambat ni. Akhir sekali, kata orang Kedah kata, balik pulau bayar lepas, sini terpelau sana terlepas. Tu habis. Ni tuan-tuan. Tu maknanya syaitan masuk untuk goda kita. Yang kedua yang saya sebutkan tadi ialah ghaflah. Lalai, tak tahu gelap cerah pagi petang, duk seronok manja. Orang pergi masjid kau, orang pergi Jumaat kau, orang pergi kuliah kau, orang pergi Jumaah kau, orang apa, dia duk cara dia pagi petang. Kalau dia pernah tayar motor, tu ghaflah. Punca ghaflah ni banyak. Iblis masuk pintu tu. Dan yang ketiga, kalau tak silap saya lah, Syekh Al-Jauziyah ni menekankan ialah al-ghadab. Sebab itu perasaan ni kalau dapat dikawal, kita kawal. Tapi kadang tuan-tuan, dah jadi ujian lah. Saya rasa tuan-tuan petepuh ni, saya sendiri, kita pangkat dok beromok ni memang mudah marah. Dia naik tengok sikit pun nak marah. Pasal apa? Anggota kita, tubuh badan kita dah lemah. Maka dengan sebab itu, syaitan ambil kesempatan buka pintu nak masuk kat tu. Dia nak masuk juga. Inna syaitana lakum aduwwum mubin. Sesungguhnya syaitan tu bagi kamu, kata Allah, musuh yang amat yang amat ketat. Yang amat jelas, yang amat ketat. Pasal dia tak beri peluang langsung. Jadi insya-Allah lah tuan-tuan, hak tu mukadimah ialah mukadimah lepas raya. Tahniah lah. Sebab hak tuan-tuan yang dapat juga, saya ni mujak dan tengok khemah pun mujak lah. Mai-mai tu tak khemah, tumpang tak khemah lah di bawah bangsa jamuan raya mereka. Tak dan lah rasa hak tanduk ni. Tapi nak buat lagu mana, kalau tahu pun nak mai tak jauh sangat, tak padas nak mai. Tu mai-mai tengok mujak lah, dah punya khemah jamuan raya, mereka tak turun lagi, kita boleh tumpang tak kereta pun mujak lah. Tu alhamdulillah. Tahniah lah kepada pihak masjid dan masyarakat Qaryah ni, kerana juga dapat bersama-sama untuk orang kata membuat kebajikan. Sedikit juadah, sedikit jamuan yang dapat dihidangkan, mudah-mudahan diberikan kebajikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala kepada kita semua.
Bab yang ketujuh malam ni tuan-tuan, walaupun dari segi umumnya, inilah pada pandangan saya, mungkin tuan-tuan setuju juga, pada umumnya di kalangan masyarakat kita, masyarakat Melayu di sebelah sini ni, di negara kita di Nusantara ni, di Kepulauan Melayu ni, agak, orang kata apa, agak tak begitu nampak sangat lah dalam bab yang ketujuh ni. Tak begitu, makna kita boleh kawal, alhamdulillah. Tapi di setengah-setengah masyarakat lain, setengah-setengah bangsa lain, mereka orang kata menjadi suatu perkara yang agak menyentuh kedudukan seperti mana yang disebut di sini dalam bab yang ketujuh ni, iaitu siksaan bagi yang meratapi dan pahala bagi yang bersabar atas bala. Di setengah-setengah tuan-tuan dalam bab ni tuan-tuan nak ceritakan bahawa meratak tangis, tak tahan sabar bala Tuhan bagi ni adalah satu perkara yang termasuk dalam bab dosa besar. Ni bab yang ketujuh kita ni. Pulunlah meratak, pulunlah menjerit, pulunlah berguling sana ni sampai tak sedar diri, pasal dia berhadapan dengan bala Allah Subhanahu Wa Taala. Yalah, hak ni benarnya kita nak sebut dulu nah. Cuma kita tahu tak tahu, ya ada yang kita tahu, ada yang kita tak tahu. Seseorang tu Allahu Akbar, lepas satu-satu, sehingga pepatah Melayu katakan apa? Jatuh tangga timpa tangga kalau gitu. Dah kena ni pun pula ni. Jadi begitu. Dah lah susah dah. Hak orang hak duk ada sikit sebanyak nak suap pun hilang pula. Begitu. Dah lah duk ada ni pun, kalau kita cakap dalam bahasa mudah, simple lah. Dah lah ada ni tak apa cukup sangat dah nak makan anak beranak. Ni beras duk masak ni. Dia terbalik pula dah ayam sapu bawah. Misal katalah. Jadi dalam keadaan merintih dia tu tadi, maka orang panggil apa tu? Jatuh apa? Jatuh tangga timpa tangga. Hak ni dalam bab Islam ni, dalam bab berasas kepada kitab kita ni, berdasarkan kepada hadis-hadis Rasulullah dan ayat-ayat Al-Quranul Karim yang dibawa dalam kitab kita ni, kita kena ingat dia termasuk dalam antara perkara-perkara yang membawa dosa besar, bukan anunya. Dengan sebab itu, bagi mereka yang boleh bersabar, bagi mereka yang boleh orang kata menahan tekanan ini, dia adalah salah seorang yang berjaya mendapat kebajikan yang cukup besar. Bab ini menerangkan bagaimana siksaan yang akan ditanggung oleh orang yang meratapi kematian dan pahala yang diperolehi oleh orang yang bersabar bila terkena bala. Ini dia sentuh yang paling banyak yang direct terus Syekh ni di sini ialah kematian. Adalah sianu ahli keluarga dia hak ni mati, tak ayah dia mati, duk sat mak pula meninggal, lepas tu anak pula ke siapa, menantu ke kok mana Allah. Jadi bertimpa-timpa. Jadi kedudukan ada orang sampai tahu tu. Mak duk teruk di rumah, duk terlantar, anak pula duk di hospital, bukan duk biasa, duk ICU, kok ni tak ada. Belanja pun tak cukup, nak berulang pun mak wallahualam. Bala Tuhan turun, andai katalah ditanggung oleh orang yang meratapi kematian kalau bab ni, dan pahala yang diperolehi oleh orang yang bersabar bila terkena bala. Sebab itulah kalau kita lihat dalam Al-Quranul Karim, Allah pernah menekankan dengan firman Allah Subhanahu Wa Taala, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنْفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ. Sadaqallahul azim. Saya pun tak ingat ayat yang berapa surah mana tu, tapi ayat tu lah kalau tuan-tuan semak, siapa-siapa yang ingat Quran tu dia boleh tengok. وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ, kata Allah. Ni nak ceritakan bahawa ujian Allah dengan bala, dengan apa sebagainya ni, sesuatu yang Allah dah bagi tahu lagi. وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ. Allah kata kami akan uji, kamu
wahai umat manusia, bisyai'in minal khawfi wal ju', dengan sesuatu yang menakutkan kamu, wal ju' dan kelaparan. Ni kalau kita sebut ni kita di Malaysia dan dunia lah ni, boleh kata umumnya dua hadapi. Ialah dipahamkan bahawa di Malaysia ni dengan rakyat Malaysia 30 juta lebih ni memerlukan bekalan 17 juta ekor ayam satu hari. Tapi yang dapat ada hala ni 11 juta je. 6 juta lagi tak ada. Hak tu yang duk melambung kok ni macam-macam tu. Ialah hak yang pihak-pihak yang tidak bertanggungjawab merosakkan kepentingan ni, satu baklah untuk peribadi dia. Tapi dari segi umumnya kita kena ingat hak ni adalah salah satu daripada benar-benar al-khawf, benar-benar yang menakutkan, benar-benar yang menggerunkan, ialah benda makanan. Manusia ni benar-benar benar-benar yang orang kata apa, yang hidup ni dia nak kepada makan. Apabila tak ada makanan cukup takutlah. Sebab tu duk fikir kau duk hambat kau ni. Hari tu telurnya ni bukan takat telur. Naik kepada ibu ayam lagi dah, wallahu a'lam. Ni ayam tu sendiri pun tak cukup bekalan. Naik harga daripada RM8 ke berapa dulu sampai ke RM11 lebih, ada yang sampai RM12 ada sekilo. Jadi benar-benar yang macam ni menjadi isu yang cukup besar. Wal ju' dan kelaparan. Ni setengah-setengah tempat tu lapang tu. Ada di negara di dunia lah ni kita dapat maklumat, semua dapat maklumat ni tuan-tuan. Allah uji pula dengan iklim. Salah satu daripada negaranya yang kita baca ialah yang kita betul tak betul wallahu alam, ni maklumat yang ada di viral dalam media sosial ni. Di India sampai 80 darjah Celsius panas lah ni. Sehingga kan bukan takat orang, burung duk terbang pun jatuh. Ialah 80 darjah Celsius. Kita di Malaysia ni naik 35, naik 36 pun kita tak harap tak boleh nak duduk lah. Di Mekah lah 50 lebih daripada tu. Tu pun tuan-tuan habis pergi Mekah, hangat ya Rabbi, tak boleh nak duduk. Ni 80 darjah Celsius. Ialah bagi kita terjemah secara mudah, salah satu bala yang Allah uji kepada masyarakat India. Baru ni hampa lawan nak menjahanamkan agama Allah, sampai orang Islam pun hampa bunuh butal betul. Lalu Tuhan uji naik dengan bala Allah tu. Allah turun bala. Hampa pi habaq kat Tuhan hampa. Suruh elak ni. 80 darjah Celsius tuan-tuan. Ini benar-benar yang al-khawf wal ju'. Allah akan uji kamu, Allah cerita dah. Akan uji kamu dengan sesuatu yang menakutkan, dengan sesuatu yang kelaparan. Wa naqsim minal amwal, Allah akan uji dengan kekurangan harta benda. Benar kau makin hari makin kurang. Tambah kita di Malaysia lah ni berpucar daripada kedudukan currency ni, nilai keuangan, nilai duit ringgit kita makin jatuh. Jadi dengan sebab itu dari segi ekonomi dia terjejas teruk, termasuklah dalam masalah harta benda. Yalah wallahu a'lam tuan-tuan. Kalau tuan-tuan boleh bandingkanlah, kalau kita duduk di tanah ini sendiri pun boleh jadi 30-40 tahun dulu, berapa aja serlung tanah. Saya tak tahu lah, saya tak biasa kok ni, tuan-tuan boleh faham berapa aja serlung tanah. Masa Tun Dr. Mahathir jadi pegawai daerah Langkawi dulu, serlung RM200 ke RM500 ya serlung. Tu saya tak ingat tahun berapa. Sebab Tun Dr. Mahathir ni bukan saja dia jadi ahli Parlimen Langkawi macam lah, tapi dia biasa jadi pegawai daerah Langkawi pada satu ketika dulu. Kalau tuan-tuan tengok balik sejarah, pada waktu tu harga RM200-300 tu cukup tinggi dah tolong lah. Nak pergi pacak tiang satu pacak tiang pun di Langkawi tak ada dah tanah 200. Harga RM200, RM300. Hak ni unaqsi minal amwal, maknanya taraf kedudukan nilai harta benda di dunia ni makin hari makin kurang, makin hari makin kurang.
Disebabkan punca-punca tu berbagailah puncanya tu. Makna wa kullu syai'in sababa, setiap satu tu ada sebab. Tapi sebab tu hanya untuk kita melihat dari segi sebab, tapi nak menceritakan kuasa Allah yang Maha Agung. Yalah, bagi kita duduk di Malaysia ni, dulu nak pergi ke Mekah 3 bulan daripada Ustaz ni nak pergi ke Padang Kota Penang tu, daripada seluruh Malaysia pergi Padang Kota, jam ukut tu. Masa tu Jambatan Pulau Pinang tak ada, tunggu naik feri tu queue nak pergi Mekah. Lepas tu kapal tu masa saya dah ingat kapal Angking, kapal Tadarus, Tadarius kalau gitulah, Angking tu hak tok wan duk pergi dulu, hak dan kita pergi hantar pergi tu nak pergi Mekah. Lepas tu duduk atas kapal 3 bulan. Tak tahulah tuan-tuan biasa rasa lama mana, saya dah rasa 2 minggu. Daripada Jeddah balik mai bagan dalam tu 2 minggu, saya dah biasa rasa naik kapal laut. Balik Masjid lu, orang balik Masjid dengan kapal terbang, saya balik Masjid dengan kapal laut, tak ada duit. Tu bayar 600 ringgit tamat kapal Jeddah ke Bagandalam. 2 minggu nu hak naik 3 bulan. Allahu Akbar. Ni saja sembang cerita lama ni, dia masuk sikit lah. Orang balik Masjid naik kapal kau terbang, saya balik daripada Masjid pergi ke Mekah. Pasal apa, kalau tak pergi Mekah tak ada duit dah nak pergi esok nak buat haji, ambil kesempatan lah. Daripada Kahirah tu terus ke Jeddah. Lepas daripada Jeddah nak balik mai ke Malaysia ni, habis dah duit. Duduk di Mekah pun duit ada 100 rial je dalam poket. Nak makan pergi tolong untuk siang bawah basuh pinggan di Padang Arafah tu boleh makan. Tu cerita lama ni cerita tahun 77 atau tahun 1977. Si tolong siang bawang, tolong apa ni basuh pinggan, malah ya Rabbi lah. Tapi dah kalau tak tolong tak boleh makan. Tolong tu Tok Syekh bagilah. Syekh haji ni bagi jamuah tu lah. Nak balik mana ada duit. Tuan-tuan. Jadi nak balik kapal terbang lagi jauh lah, balik kapal laut. Balik kapal laut pun bawa beg kain lah. Hak orang-orang jemaah haji tu dengan tong sahara depa tu, dengan makan dengan hak nu makanan nu ni, kita tak ada apa. Habis Allah bagi rezeki, kebetulan tabung haji pada ketika itu guna kapal laut. Dia tahu ada hak baru balik Masjid ni, duk ada dalam kapal ni. Dia cari saya sampai jumpa. Pegawai tabung haji tu, arwah dah dia tu. Cari sampai jumpa. Saya ingat kok pasal apa, dia kata ni dah balik kapal haji ni 2 minggu nak sampai ni, lama dah. Lepas tu nak buat apa? Dia kata nak minta ustaz bagi kuliah subuh. Setiap subuh bagi kuliah subuh atas surau kapal. Kita kata nak buat tak reti lah. Tak apalah, cakap bab haji mabrur cukup lah. Jadi kuliah subuh tu, lepas kuliah subuh tu tuan-tuan, duit tak ada apa, tak apalah. Sekali makcik tu panggil ustaz, ni hak makcik tak habis ni bawa ni dalam beg tu, dia bawa keluar jamu macam-macam. Hak tu tak larat nak makan lah. Jadi rezeki sak orang atas dek kapal panggil sak bawah pun, masuk kat bawah perut pun ada hak jemaah haji duk. Ni saja masuk cerita sikit. Ni tuan-tuan. Jadi kalau saya nak sambung balik, 3 bulan orang kita nak pergi Mekah dulu. Ada yang pergi ke Mekah sebelum puasa ni, nak pergi ni Zulhijjah ni, bulan Ramadan ataupun bulan Rajab, tolak dah. Lah. Tuan-tuan. Ni Allah bagi masa kepada kita cukup, makin hari makin pendek, makin hari pada pendek. Orang kata makin hari makin sempit dunia Allah ni, makin hari makin kecil. Tu kalau kita sembang bab nak pergi Mekah lah, 3 bulan atas kapal baru sampai. Nak balik pula tu, Allah Akbar, orang hantar kat JT meneru dulu. Kapal nak bergerak tu, orang azan Allahu Akbar, Allahu Akbar, bukan duk bergerak sikit-sikit daripada Padang Kota lah kalau kita di sini. Bergerak sikit-sikit tu orang abang lah, dan naik ke terbang bang ke mana tak tahu ke mana hala beda. Tak ada dah bab tu. Ni orang-orang baru ni kat saja seronok cerita pilah perkembangan dunia lah makin baik. Keluarga ada di Mekah, tapi setahun 15 hari baru dapat pos surat, 15 hari baru sampai, baru dapat berita keadaan yang sihat ke apa semua. Kita pun tulis surat jawab balik tu pun 15 hari pula baru sampai.
La tak ada sampai 1 saat, berjuta boleh hitung. Hantar pula dengan apa? Dengan apa ni? Voice call lah apa semua, dengan gamak apa semua cukup. Tengok tuan-tuan. Makin hari makin sempit dunia Allah ni. Walaupun dari segi geografi orang kata tu, kita nampak duk berapa luas, berapa hanu dari segi ukuran biasa. Tapi dari segi maknawi, hakikat sebenarnya kuih duk makin sempit. Kecil sangat dah. Tambahlah, dulu naik bas daripada Mekah, nak pergi Madinah, kurang-kurang pun 6 jam, 8 jam. Lah naik kereta api dah. Naik kereta api daripada Mekah, Madinah, Mekah, tak sampai 3 jam. Kuih duk dekat lagi dah. Tak apalah tuan-tuan, saja nak sembang bab tu kerana nak menceritakan bahawa di sini ni kita jangan duduk galik. Sebab ujian Allah Subhanahu Wa Taala ni dalam keadaan apa ni? Wa naqsim minal amwali wal anfus ni. Allah duk kurangkan harta, hari-hari benda ni, hari-hari Allah kurang. Musim durian baru ni tuan-tuan, jujur musim lah ni kurang. Ni durian cukup mahal lah. Kok belah Perak tu, tempat durian tu, lah RM6 sekilo. Kalau hak pasaran bawah pokok tu, hak kot tepi jalan lagi mahal lah. Kau duk naik ni boleh jadi naik pada 3, 4, 50 ringgit ni nak main pasal tak ada buah. Kau duk kurang. Ni benda-benda ni naqsim minal amwal, hari-hari makin kurang makanan dan bekalan makanan makin kurang. Ni tuan-tuan nampaklah sebut lagu tu, apabila kita berhadapan dengan pentadbiran dunia semasa ni, India stop ekspor gandum kepada keluar. Makna tu punca-punca sebab musabab untuk orang luar dapat kekurangan makanan. Makanan makin kurang. Hak orang lain pun stop juga kat dia. Tak ekspor kat dia juga. Mungkin benda-benda ni lah. Ni kajian-kajian yang mungkin ada pihak-pihak tertentu yang berkaitan buat kajian, dia nampak benda-benda ni semua. Pi ke mana? Sehingga kita pun buat ayam ni, orang tanya pi ke mana? Ayam. Hak duk ternak ayam, duk ternak situ, pi ke mana? Ada jawab mai kata ada orang sorok kok ni lah, wallahualam. Ni hak tu kita tak pandai nak sembang lebih lah. Tapi bawa kepada ayat Allah ni, kita nak kena ingat bahawa itu satu ujian Allah Subhanahu Wa Taala. Wal anfus, naqsim minal amwali wal anfusi was samarat. Allah kurangkan harta, wal anfus dan jiwa. Jiwa manusia pun makin hari makin kurang. Makna kecekalan kita, keberanian kita, kesungguhan kita, ketapahan kita makin hari makin susuk. Wallahualam. Ini boleh, ialah bukan kata sembang biasa, tapi kita boleh renunglah kedudukan ni. Jiwa-jiwa ni. Dulu mak bapak bela anak ni bukan ada apa sangat. Dapat kayu. Bukan pakai gas. Tambah wallahualam kok belah ni, kalau kok Bali ni tuan-tuan, kok kampung saya tu, mak walau mana tua tak larat pun bawa parang pi tu. Tu ada pokok getah tumbang, pi duk takak kat getah tu, pasal apa duk takak? Nak ambil bawa kayu api. Orang mai di rumah nak masak secerek tu pun Allah kata apa puas tuan-tuan. Bukan takat peluh. Ni harang naik pokok hidung kat atas kepala, saya dapat kayu. Tapi depa boleh harmoni dalam hidup masyarakat, kasih sayang, kemesraan, perpaduan. Lah pakai tibai gas. Tapi jangan kata orang lain, ngadik-beradik pun kelahi. Berapa ramai sekarang ni keluarga tak kenal keluarga. Pak menakan, hak mana anak menakan, hak mana cucu lagi tak kenal. Dulu susah tak mana pun nak boleh kopi cerek nak jamu tu, Allah. Roti waktu tu roti kapal. Tuan-tuan ingat roti kapal? Roti kapal tu buat bubuk pun sedap. Tu je mudah. Tak ada dah lain. Tapi kemesraan satu keluarga, satu masyarakat. Pasal apa? Waktu dulu jiwa kaya. Waktu lah ni orang ramai, tapi jiwa dah kurang, jiwa miskin. Was-samarat, buah-buahan. Ni tak apalah ayat ni tadi tuan-tuan. Wal aulad, dan juga maknanya Allah Subhanahu Wa Taala kurangkan al-aulad, anak. Setengah pada setengah orang tu sampai dia rancang siap dah tak mau anak banyak.
Dia nak 3 orang ya. Hak pertama, hak nombor 1 otak tak apa betul. Hak nombor 2 tik dadah. Hak nombor 3 gila terus. 1 3 3 tak pakai. Nak 3 orang. Misal katalah, jangan duk marah lah ni sembang. Sembang lepas raya marah apa? Wa basyiris sabirin. Yang poin besar kali kita ambil ayat ni tadi nak masuk dalam tajuk kita ni. Wa basyiris sabirin. Berbahagialah kata Allah. Berbanggalah, berbahagialah, seronoklah as-sabirin, orang-orang yang sabar dalam menghadapi suasana dan keadaan ini. Berbanggalah, berbahagialah mereka yang orang kata apa, mempunyai kesabaran dia. Baik itu dalam bab bala ni tuan-tuan, siapa yang boleh bersabar, makna dia terhindar daripada siksaan Allah Subhanahu Wa Taala yang termasuk dalam apa yang dikatakan golongan dosa besar tadi. Tapi kalau siapa tak sabar, maka dia berhadapan dengan siksaan Allah Subhanahu Wa Taala. Firman Allah Subhanahu Wa Taala di dalam Al-Quranul Karim ayat suratul Hajj ayat yang ke-23. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa inna lanahnu nuhyi wa numitu wa nahnul warithun. Maksudnya sesungguhnya kamilah, yakni Tuhan, ya Allah, yang menghidupkan, wa nahnul warithun, nuhyi wa numitu wa nahnul warithun, dan mematikan, wa nahnul warithun, dan kami pula lah kata Allah yang mewarisi. Maknanya semua kerja Allah, daripada tak ada Allah menghidupkan, Allah bagi ada, dan daripada ada Allah mematikan, dan yang dapat mewarisi, makna seterusnya yang tidak berkaitan dengan masalah hidup seperti mana yang ada ini tadi, dan juga tidak berhadapan kematian seperti mana yang dihadapi oleh makhluk semua ni tadi, hanyalah Allah Subhanahu Wa Taala. Itu yang tuan-tuan kita duk bertemu dengan ayat lain daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Wa qala Allah Subhanahu Wa Taala, wallahu akhrajakum min butuni ummahatikum la ta'lamuna syai'a wa ja'ala lakumus sam'a wal absara wal afidah qalilan ma tashkurun. Sadaqallahul azim. Kata Allah, kami keluarkan kamu, lahirkan kamu daripada kandungan ibu kamu itu dengan keadaan kamu tak tahu apa-apa, tak ada apa-apa. Hak tu, wallahu akhrajakum min butuni ummahatikum la ta'lamuna syai'a, tak tahu apa-apa. Waktu dilahirkan tu seseorang tu tak tahu apa-apa. Hak ni semua kita faham lah, kita tengok sepintas lalu biasa tahu. Kan reti apa, tak tahu apa. Makna doktor pun, nurse ke apa sebagainya, pihak yang terbabit, tok bidan ke apa-apa, kalau dengar suara keluar tu menangis tu, berasa lapang dah lah, seronok, makna budak tu selamat lah. Kalau keluar sengap terus tu, hak tu lah paling yang menakutkan pihak yang bertanggungjawab tu. Kadang dia golek kok ni, pegang kaki naik atas kepala tu orang bawah nak bagi bunyi tak. Kalau bunyi suara tu makna selamat lah tu. Lebih-lebih lagi ibu yang melahirkan, bunyi menangis, keriau deras, alhamdulillah. Yang si kita jadi bapak ni pun tunggu keriau, dengar keriau tu, selamat tu. Lagu tu. Hak bapak tunggu luar ya. Tak tahulah tuan-tuan tunggu dalam, saya tunggu luar ya. Bapak ni tunggu luar ya, bunyi suara menangis keluar tu, alhamdulillah selamat tu lahir. Dan tak ada seorang pun hak yang keluar gelak, bunyi gelak riuh tu tak ada. Sampai lah pun orang duk habaq, kalau keluar gelak tu anak toyo lah tu. Tu lah. Hak lain semua gelak. Allah cerita sampai teratur, hang tak tahu apa pun, jangan duk megah, jangan duk rasa hebat, sombong, takabur, ego apalah. Tu min butuni ummahatikum la ta'lamuna syai'a, tak tahu apa-apa. Sakit ke lapak ke apa semua teriak. Tu. Habis tu wa ja'ala lakumus sam'a wal absara wal afidah, ni tiga benar ni tuan-tuan. Dengan keadaan kamu tak tahu apa tu, Allah jadikan kepada kamu as-sam'a, pendengaran. Pendengaran ni lah baru boleh dengar hak nu, dengar hak ni, inilah ilmu masuk, pelajaran masuk. Wal absar, penglihatan. Kita tengok hak tu, tengok hak ni, tengok hak nu, tengok hak ni, barulah masuk
maklumat, masuk pengetahuan, masuk ilmu. Wal afidah, dan juga orang panggil apa, akal fikiran ataupun hati nurani kita. Hak itulah boleh berfikir hak ni baik, hak ni tak baik, hak ni elok, hak ni tak elok. Allah bagi senjata yang besar, alat yang besar, 3 ni, dengan membawa manusia tu daripada tak tahu apa tu kepada suatu makhluk yang paling baik, yang paling mulia di kalangan makhluk-makhluk Allah yang lain, sehingga dipertanggungjawabkan sebagai khalifatullah fil ardh, sebagai khalifah Allah di muka bumi. 3 ni. Sebab tu tuan-tuan, ni kita ambil sepintas lalu hak Allah uji kita pun 3 ni lah. Dia bagi pun 3 ni awal, dia nak tarik balik pun 3 ni dulu. Ni ramai mungkin ada juga di kalangan dalam surau kita ni, dalam masjid kita ni. Allah tarik apa dulu? Allah tarik telinga. Telinga lagu mana? Dulu orang cakap sikit-sikit pun dengar. Lah kena ada pitahan telinga lu apa dia? Tuhan tarik balik lah. Telinga tak apa dengar lah. Tengah orang tu tuli terus. Tuli terus tak dengar apa dah. Hak buat tuli pun ada. Orang duk azan tara ni punya deras dia buat tak dengar. Hak tu buat tuli. Ni depa marah kot dah. Tapi jaga tu. Kalau orang nak duk ajak telinga tu tuli kepada ayat Quran, tuli kepada azan, tuli kepada takbir, bermakna dia mewarisi kehendak dia supaya Allah tarik balik pendengaran kepada kebaikan kebenaran tu daripada dia. Dia tak dengar lah. Sebab tu orang nasihat benda baik ke, orang bagi tahu kepada benda yang elok pun, dia tak boleh nak dengar lah. Orang kita kata buat pekak badak lah. Dia buat tak tahu. Dia buat bodoh. Kata tu pendengaran dia tak ada. Telinga tak ada, pendengaran hilang kepada kebaikan. Allah tarik balik yang pertama. Lepas tu al-absar, penglihatan. Ni semua ada. Ni pakai spek ni pun sat angkat, sat bobo, sat pakai. Ada yang rabun jauh, ada rabun dekat. Ada yang tak berapa nak pergari dah. Tuhan tarik balik penglihatan. Yang kedua Tuhan tarik balik. Wal afidah, pemikiran, akal fikiran, Tuhan tarik balik. Hak duk ingat lupa. Berapa ramai di kalangan kita naik umur 60 lebih lah, tambah 70 lebih lagi lah, 80 lebih tak payah duk sembang lah, 60 lebih pun keluar Allah Akbar, nak berasa nak makan hak tu, makan ni. Lepas start motor pergi Pekan Rabu, cari Pekan Rabu. Lepas tu tak motor, keluar pada Pekan Rabu cari motor tak jumpa tu. Walhai dia duduk berdiri tu tamu depan motor dia aku tak tahu mana motor. Hilang. Berapa ramai orang kita, ni benar kita bukan duk tuding kat siapa-siapa ni, nak cerita makhluk Allah ni. Yang keluar rumah pandai, balik rumah cari pintu tak jumpa. Dah rumah dia hari-hari besar tentu, duk tidak bangun tentu, duk bela anak situ apa semua. Dia boleh cari pintu tak jumpa. Allah tarik balik al-afidah. Jadi 3 ni Allah bagi mudah kat kita, Allah tarik balik pun mudah. Tu pun orang tak ingat kepada Allah Subhanahu Wa Taala lagi. Dia duk megah, duk takabur, duk sombong dengan Allah. Inna lanahnu nuhyi wa numit wa nahnul warithun. Tu kita sehubungan insya-Allah dengan ayat ni tadi untuk kita bersama dengan beberapa ayat lain yang telah kita sempat sebut tadi ni. Dan begitu juga di dalam kitab kita ni, firman Allah Subhanahu Wa Taala di dalam Al-Quran suratul Furqan ayat yang ke-72. Walladzina la yashhaduna az-zura. Wa qala ta'ala walladzina la yashhaduna az-zura. Sadaqallahul azim. Maksudnya orang-orang yang tidak memberikan persaksian palsu dan orang-orang yang tidak memberikan persaksian palsu. Ni banyak saksi palsu, makna saksi mohong lah, saksi tak betul. Tambahlah ni kalau saksi palsu teruklah, tengah duk bercara banyak lah. Ada sampai 87 kes pun ada lah. Ada yang berapa puluh kes ni. Kes songlak, kes pecah amanah, kes rasuah, kes kokno, macam-macam. Wallahu a'lam tuan-tuan. Ni banyak ni. Saksi-saksi palsu ni, kalau boleh persaksian ni, janganlah jadi saksi-saksi yang palsu. Pasal apa?
saksi palsu termasuk dalam salah satu daripada dosa besar. Hakim mahkamah ni dia dengar apa yang berlaku dalam mahkamah mengikut prosedur, mengikut peraturan dia. Tapi kalau dah mai pun banyak mana saksi pun, kalau saksi tu kaki mohong belakang, jadi hakim akan menjatuhkan hukum mengikut yang ternyata dalam perbicaraan itu tadi. Jadi hakim tak salah, yang salah saksi palsu. Kerana hang mohong sampai taranilah, maka berlakunya kes yang salah jadi tak salah. Misal katalah, wallahu alam, ni orang-orang yang terlibat dengan mahkamah ni lebih arif lah daripada kita. Kalau kita cakap cara umumnya lagu tu lah. Dalam bab ni lah, sebab itu orang panggil apa, dalam bahasa mudahnya, kita tak boleh katakan bersalah selagi tidak dibuktikan bersalah. Kerana apa diputuskan bersalah tu? Kena ada salah satu daripada perkara yang pertamanya, yang utamanya ialah saksi. Kalau saksi bohong, macam mana kebenaran nak berlaku di mahkamah itu sendiri. Sebab tu Islam dia pentingkan pada saksi itu tadi. Saksilah yang membantu keadilan hukum. Kalau saksi itu rosak, maka rosaklah hukum itu sendiri pun. Kata setengah ulama, maknanya ialah orang yang tidak meratapi. Dalam ayat tadi, walladzina la yashhaduna zura ni, orang-orang yang tidak memberikan persaksian palsu, maknanya orang-orang yang tidak meratap di atas bala yang menimpa ni. Yang meratapi ni tajuk kita tadi tu. Jadi kata setengah ulama, syekh kita menjelaskan, alladzina la yashhaduna zura tu bukan saja masalah cerita di mahkamah tu tadi, tapi bermakna persaksian palsu ni juga, ia kata setengah ulama, ialah orang-orang yang tidak meratap. Maknanya orang-orang yang tidak meratapi terhadap bala yang kena pada dia tu, hak tu orang-orang yang orang yang tak terlibat dengan umpamanya saksi palsu lah. Tapi kalau dah kita meratap juga, tangis juga tentang sesuatu bala yang menimpa, bermakna kedudukan orang tu serupalah orang yang menjadi persaksian palsu tu. Hak ni tuan-tuan, insya-Allah terlintas saya ni kita sebut bila. Sebab tu antara salah satu perkara apa yang ulama ahli sunnah wal jamaah menolak Syiah ni, salah satu hak tu lah. Sebab kalau ni sepintas lalu tuan-tuan, saya pun tak pandai nak detail sangat lah. Dia Syiah ni dia ada 12 cabang ni. Yang agak lebih dekat sedikit dengan dengan ahlu sunnah wal jamaah ni ialah Syiah Imamiyah. Dekat sikit. Nak kata serupa tak je, dekat. Kalau boleh guna bahasa dekat sikit dengan ahli sunnah wal jamaah ni, ialah Syiah dalam mazhab Imamiyah ni. Syiah Imamiyah ni lah yang dipahamkan kepada kita, yang dipegang oleh Al-Imam Al-Khumaini ni, atau lepas pada dia Imam Al-Khamini. Dan sampai lah ni lah pemimpin Iran ni, dia kebanyakan berpegang pada Syiah Imamiyah. Wallahu a'lam lah, sama ada betul tak betul maklumat tu saya tak berani nak tegaskan lah, tapi dipahamkan begitulah. Maka dengan sebab itulah ulama-ulama kita, maknanya ulama-ulama muktabar ahli sunnah wal jamaah, maknanya kalau dia tu Syiah Imamiyah, kita jadi ahli makmum ikut sembahyang Jumaat dia pun sah lah, tak ragulah. Cuma tak ada lah mereka duk lapik kepala dengan batu. Dengan tu tadi kita pun lapik juga. Mana kita sembahyang biasa dalam masjid dia, kalau kebetulan dia jadi imam, Imamiyah jadi imam, kita boleh. Tapi ada juga hak yang Syiah, tapi Syiah yang tak boleh, yang dihukum oleh ahli sunnah wal jamaah terkeluar daripada Islam tu. Termasuklah antara perkaranya Syiah yang lah ni berkembang di UK, di London, di United Kingdom. Hak tu hak ditolak oleh ahli sunnah wal jamaah sebagai ajaran sesat. Sebab di London tu ada satu pusat apa tu Syiah ni, yang
dia ada bangunan yang dirasmikan oleh bekas Perdana Menteri dulu, Margaret Thatcher dulu ni. Margaret Thatcher dulu rasmi bangunan tu ada 4-5 tingkat. Bangunan tu saya pergi dah 5 tingkat. Tingkat pertama pentadbiran dia, tingkat kedua orang kata apa, bilik mesyuarat, tingkat ketiga ada surau. Ada surau. Lepas tu apabila kita masuk dalam surau tu, surau dia 4 segi. Tak ada tunjuk arah kiblat ke mana-mana. Di kaunter bawah pun dia sebut la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, tak ada. Tu jaga tu. Saya terlupa dah dia punya. Tapi betul-betul dekat stesen apa, Tube Underground di Allah, tak ingat nama lama itu dah. Tak apalah. Tapi hak jenis tu apabila kita masuk surau dia, kita tanya dia nak sembahyang menghadap kat mana. Dia kata tak payah duk menghadap kat mana, duduk aja. You can sit down when you look to the roof. Makna you can look to the roof. You look to the floor. Makna boleh tengok lantai. And when you pray you look to the wall, makna dinding. Tak apa, itu lah. Sebab tu di keliling tu dia atok kerusi, orang duduk kerusi penuh mayang cara dia. Tapi tak kiblat tu saya lupa dah. Hak tu bukan Imamiyah, bukan Zaidiyah. Hak tu ulama-ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah meletakkan dia tu terkeluar daripada Islam. Jadi saya nak cerita sangat di sini ni tuan-tuan, dalam bab ni kerana sebahagian daripada pendukung-pendukung Syiah yang terkeluar daripada mazhab yang Imamiyah tu tadi, yang dikata jauh, yang lebih-lebih lagi yang sesat. Hak ni lah yang duk berlaku apabila mereka ziarah kubur duk meratak ni. Lepas mereka lurut batu nisan gitu. Tambah kalau tuan-tuan pergi ke Syria atau pergi ke Jordan, pergi ke Amman ke, ataupun pergi ke Damsyik ni, Syria. Kalau kita pergi satu tempat yang makam sahabat Rasulullah, mereka duk menangis riuh rendah tu. Waspada tu. Kita tak boleh duk ikut. Ada di Damsyik ni suatu tempat yang makam para sahabat. Sebab di Damsyik ni tak diriwayatkan tak kurang daripada 4,000 sahabat Rasulullah dimakamkan di Damsyik, Dimashq. Ni saya nak habaq lebih pun, saya sampai yang terakhir sekali tahun 2005. Lama dah. Ni dah 22 dah, 22 ni 2005. Yang akhir sekali pergi situ, pemenangis kok ni, kita jangan duk tiru. Hak ni pok-pok Syiah dia buat lagu tu semua. Duk pergi selebeh apa semua. Ambil kain balut batu nisan, pergi duk teriak atas batu nisan tu. Ni. Kalau kita baca dalam bab kita ni tadi, hak ni termasuk yang ditegah, yang diharamkan oleh hukum Allah, yang berasaskan hadis-hadis yang akan dibaca nanti. Dan dalam kitab-kitab fiqh, kalau tak silap, kalau kitab Jawi kita tu pun, kalau kita buka Mutla'il Badrin ke, ataupun kitab-kitab Arab lagi lah, yang menjelaskan bahawa diharam sama sekali ziarah kubur dengan penuh ratapan, meratak. Kerana itu syarat tegah, pergi duk meratak atas kubur. Ya, tak ada lah, aku nak hidup lagu mana lah ni, makna meratak, teriak. Hak tu terus diharamkan oleh hukum fiqh kita, termasuk fiqh Syafi'i. Pasal ini termasuk dalam bab-bab cerita meratak lah. Maka dengan sebab itulah pada peringkat awalnya, oleh kerana meratak ni banyak berlaku kepada kaum muslimat, sebab itulah hukum fiqh meletakkan bahawa makruh. Kalau tak silap saya, kalau tidak makruh tanzih pun dia makruh. Makruh tanzih ni makruh yang dekat dengan haram untuk kaum wanita ziarah kubur. Pasal apa? Kerana sebahagian besar kaum wanita ni dia tak tahan menghadapi keadaan ni, pergi duk meratak atas kubur. Bukan jadi baik, akhirnya dia jadi buruk lebih daripada mereka. Itu makruh tanzih. Makruh tanzih ni tuan-tuan, makruh yang kalau kita ibarat cakap kita berjalan-jalan tepi parit lah, tersilap sikit, tergelincak masuk dalam parit lah. Jadi kalau makruh tanzih ni, makruh yang sipi-sipi dengan haram walaupun bukan haram.
Antara salah satu hukum makruh tanzih ni ialah isyak rokok dalam kawasan masjid. Dia dengar dok berasa kemas, isyak rokok kawasan masjid adalah makruh tanzih. Hukum fiqh Imam Asy-Syafi'i rahimahullah. Ini kita boleh rujuk kalau kita Arab dalam Fathul Mu'in lagi jelaslah, atau hak besar sikit dalam Iqna', dalam kitab Iqna' jelas itu sebut makruh tanzih. Makruh yang sangat dibenci oleh Allah. Ni kalau siapa-siapa isyak rokok pun tak boleh nak tinggal rokok. Jangan duk amal isyak rokok dalam kawasan masjid. Lebih-lebih lagi kok kaki 5 masjid sebagainya, walaupun bukan dalam masjid. Kerana kita dah cuba melangkah masuk dekat dengan haram dah. Orang tak apa, sipi-sipi dah nak pijak taik tu. Walaupun tak pijak, silat-silat langkah pijak lah, dalam bahasa mudah betul lah. Tak ada nak pergi no? Tuan-tuan tak apalah, mukadimah panjang ni, pukul 9 lah. Saya rasa kita perhabis hak muka surat ni je. Kita pergi sikit lagi. Dan lagi sabda Nabi SAW, maksudnya orang yang meratapi itu keluar daripada kuburnya dengan kusut, dengan kusut-musut rambutnya lagi berdebu-debu atasnya. Orang yang meratap tu besok dia sendiri dia mati, dia keluar daripada kubur, kata Rasulullah, dalam keadaan yang kusut-musut rambutnya lagi berdebu-debu dahinya, atas dahinya. Maknanya dalam keadaan tubuh badan yang cukup kotak lah, dalam cukup tak sempurna. Ibarat kata sampai kusut kepala, berdebu atas. Dipakaikan atasnya baju rantai daripada belerang dan diliputi dengan kemurkaan Allah Subhanahu Wa Taala, dan dipakaikan baju dengan minyak tanah dalam keadaan menghantarkan kedua tangannya atas kepala. Kalau kita kata atas kepala dulu, lagu tu lah keluar dengan kusut dengan kusut rambut je, dengan debu penuh, pakai dengan minyak tanah, minyak gas lah kita katakan, dalam keadaan kedua-dua tangan duduk atas kepala. Makna huduh. Orang tu bangkit daripada kubur besok dalam keadaan huduh. Pasal apa? Pasal dia meratap, tangis tak tahan sabar di atas bala yang menimpa kepada dia. Mana orang ni nampak siap dah dikubur pun. Ni Rasulullah jelas tuan-tuan. Ialah kalau kita nak bawa kepada logik akal untuk nampak, kita nampak sekarang ni memanglah tuan-tuan, memanglah orang tak berasa lagu mana pasal tak nampak. Apa sangat kusut kepala, apa kat debu, tak menasabah orang kata penuh dengan minyak gas tubuh ni. Jadi lagu tu akal kita main lagu tu. Tapi nak cerita realiti yang ditekankan oleh Rasulullah, cukup huduh, cukup dahsyat, dimurkai oleh Allah Subhanahu Wa Taala bagi mereka yang bersikap demikian waktu dia dibangkitkan daripada kubur kelak. Dalam keadaan yang menyeru dengan katanya, wahai kebinasaanku, barulah dia dah merungut merintih, rosaklah aku je, sangat siksanya aku. Maka disahut oleh para malaikat pada ketika itu yang menunggu neraka dengan perkataan amin. Memang hang ni jahat sungguh, memang hang ni busuk sungguh, memang hang ni akan menghadapi siksa sungguh. Amin, kata para malaikat. Kemudian jika ia mengambil upah, atas itulah bahagiannya daripada api neraka. Kemudian jika ia mengambil upah, atas itulah bahagiannya daripada api neraka. Maksud ambil upah apa? Ambil upah teriak, ambil upah tangis. Ni tuan-tuan, hadis Rasulullah cerita lah. Kat dunia kita lah, kalau tuan-tuan perhatilah, minta maaf cakap lah, ada setengah agama dia mengambil upah. Ni tuan-tuan tak tahu lah, kalau Koklah ni tak tahulah suasana lagu lain, tapi kalau kita perhati dulu, kita dah biasa tengok dah. Saya pun waktu kita duk peringkat budak-budak lu, peringkat remaja lu, duk tengok kalau Cina mampu dia ambil upah teriak. Tuan-tuan ingat ni, kedengar dia pun marah. Kan dulu ada gundi yang hak kita duk buah padi tu, depa jet gundi tu hak muncul naik tu, depa solo ni duk bawa long
Saya biasa tanya kawan saya, sebab saya dulu ada satu kelas yang Chinese. Saya tanya budak tu, tanya dia, macam mana ni? Dia kata itu bukan teriak sungguh, dia kata ambil upah. Bunyi ya. Waktu tu mereka bayar RM5 dengan RM10 oh. Sekali teriak, iri. Rupanya Nabi habak dah dulu. Upah tu cuma kita orang Islam taklah tu. Mereka pun buat. Ni lah. Kalau mereka lain dengar pun, kita cerita benar kebenaran. Lagu tu lah. Dia solong, pakai hitam apa semua, dia solong. Teriak. Lah ni mereka pederah katok genang atas lori apa tu. Tontang kata tu tak tahulah bab depa mazhab depa nak tanya depa. Tapi nak cerita hak ambil upah teriak ni. Nabi habaq dah. InsyaAllah lah tuan-tuan, kita harap generasi kita ni yang ada ni, walaupun yang kita dah lalui ni benda ni boleh katakan insyaAllah tak timailah, terutama sekali dalam masyarakat Islam Melayu kita ataupun di Kepulauan Melayu ni. Bukan kata kita nak dabik dadanya, boleh katakan tak ada lah, tak buat kerja aku ni lah. Tok Iman tempik mampus, orang tua-tua hambat mampus, dia gila apa ni lah. Orang tak buat. Tapi ke depan wallahualam, tu yang pihak pengarah Jabatan Agama Islam Negeri Kedah Darul Aman buat keluar surat kemarin lah, bagi warning tu hak yang duk buat ajaran apa di atas Gunung Jerai. Pihak berkuasa Jabatan Agama Islam Negeri Kedah Darul Aman sedang buat siasatan. Ni tuan-tuan di satu tempat tu tuan-tuan, ni ada tuan-tuan, walaupun tak banyak lagi, dah termasuk dah ajaran orang muda semayang. Bukan duk buat kerja kotak semayang, tapi siapa? Makmum dia depa letak kipas. Ajaran baru ialah sah semayang jemaah kalau makmum tu kipas anginnya. Kita tak termasuk akal, kita fikir. Tapi jauh hak tak masuk akal tu lah duk berlaku. Pasal apa? Orang dah jauh daripada pengajian agama, dah duk lari jauh pada mengaji agama. Dia tak kipas stand fan tu lah, 2, 3, 4 belakang. Allah Akbar, niat semayang, aku jadi imam. Makmum apa nak tu? Nasib baiklah kipas tu tak ada suara. Kalau tidak dia bertampik, hoi hang gila. Allah. Tu lah. Ni duk berlaku ni. Wal'ayadzabillah. Jadi kita harapkan mudah-mudahan Allah memberi hidayah taufik kepada kita semua dan juga kepada generasi kita yang akan datang ni. Mudah-mudahan tidaklah tersasul sampai peringkat yang teruk sampai macam ni. Dia kira kipas duk bergerak tu hidup. Ni tuan-tuan, ialah kita sembang ni bukan nak sembang besar tak. Macam kita di sini alhamdulillah lah. Kita habis tarawih. Orang kata apa, bulan Ramadan baru ni di Malaysia, termasuklah kita di Tanok. Kita sembahyang insya-Allah dengan tertib elok lah. Walaupun baca surah pendek tapi dengan tertib, penuh tajwid dia baca tak betul, kita tak gopoh. Tapi tuan-tuan bayang, di Indonesia bertembung dah. Ada satu tempat di persentral, pukul 9 start sembahyang Isya dan sembahyang tarawih, dia sudah pukul 3 pagi. Hak tu pun kita tak larat, tumbang tengah duduk sujud ya. 30 juzuk satu habis dah ya. 30 juz daripada pukul 3 pukul 9 lebih kurang malam sampailah pukul 3 pagi baru selesai. Elok selesai makan sok, subuh masuk tarawih depa. Tapi ada juga di Indonesia juga tarawih dengan tarawih 20 rakaat tu 10 minit ya. Tu dia belakang tu pum. Hak ni berjurus telajak, hak ni lok-lak telajak. Kalau boleh guna bahasa tu, jangan harap mereka jangan duk marah lah. Ni hak dia berjurus lah. Allah Akbar, Masya Allah. Yalah 30 juz 20 rakaat ni tuan-tuan. Kita kalau satu juz 30 rakaat pun yang kebanyakan berlaku di Masjidil Haram, Masjidil Nabawi pun bagi kita orang biasa ni lengoh. Tambah pula malam 10 akhir Ramadan, baca atau imam masa witir tu dia baca doa tu. Kita berapa kali naik turun ni, jatuh balik naik balik. Bila nak sudah tu imam tu doa hak witir
di masa witir tarawih je. Ni 30 juih. Jenah tuan-tuan ketak tu. Kalau ketak saja boleh tahan, takut rebah orang tu. Tapi mereka boleh buat. Masya Allah sungguh. Alhamdulillah. Alhamdulillah ni, tapi nak compare dengan 10 minit 20 rakaat ni kok mana pula. Ni dunia lah bertembur macam-macam. Duk belaga ni. Habis kalau kita tak ada persiapan dan persediaan yang kukuh, wal'ayadzabillah, orang kata takut jadi lagu-lagu mana terus. Islam apa ke mana, iman ke apa ke mana, akidah apa ke mana, ibadah apa ke mana. Ni. Itu yang duk ni tuan-tuan, insya-Allah lah. Tak apalah. Saya pun bukan ada apa tuan-tuan. Kita dapat menyampaikan apa yang telah diketengahkan oleh Syekh kita dalam kitab kita ni pun. Kita rasa untung besar lah, mujak sakan lah orang kata. Mudah-mudahan Allah beri hidayah, taufik kepada kita untuk menuju jalan kebenaran dengan panduan-panduan ilmu yang telah diketengahkan, disediakan oleh para ulama dalam kitab-kitab yang muktabar, seperti mana yang kita manfaatkan pada malam ni insya-Allah. Jadi mudah-mudahan insya-Allah kita bersama lagi dengan kelapangan kesihatan kita untuk jadual kita yang akan datang. Hak Masjid Tandak ni seronok, mudah Dia ingat 29-nya. Hari tak usah duk kira. Kalau Jun, 29 Jun lah. Hari tu tengok kalender lah, tak apa. Di setengah-setengah jadual lain tu kita kena duk tengok pula berapa hari bulan lah apa semua. Masjid Tandak senang. Kemas semua depa buat ni. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala rasulil amin wa ala alihi washabbihi ajma'in. Allahumma inna na'udzubika min 'ilmin la yanfa' wa min qalbin la yakhsha' wa min nafsin la tashba' wa min ta'amin la yurzaq. Rabbana innana sami'na munadiyan yunadi lil imani an aminu bi rabbikum fa amanna. Rabbana faghfir lana dhunubana wa kaffir 'anna sayyi'atina wa tawaffana ma'al abrar. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina 'adzaban nar. Walhamdulillahirabbil alamin.